Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana kembali ke channel saya. Dan pada video kali ini saya amat gembira sekali untuk mengucapkan terima kasih kepada YB Datuk Dr. Akmal Saleh, rakan kita, pemimpin daripada UMNO, yang mana pada selalu dan kebiasaannya saya mengkritik beliau terhadap kenyataan-kenyataan yang berbaur perkauman. Tetapi pada kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan juga bersyukur kerana beliau adalah salah satu atau salah seorang daripada orang Melayu yang berani menyatakan pendirian terhadap isu berkenaan bagaimana Jabatan Agama Islam Melaka telah melarang apa-apa hiasan tentang Christmas terhadap mana-mana hotel atau restoran yang dikatakan halal certified ataupun yang telah mempunyai persijilan halal. Jadi mengikut Jabatan Agama, mana-mana premis atau restoran dan hotel yang mempunyai sijil halal tidak layaklah ataupun tidak eloklah untuk memuatkan apa-apa perhiasan yang berkait dengan agama lain. Jadi saya apabila membaca perkara tersebut, saya pun agak pelik. Kenapa pula terjadi begini? Jadi memanglah Dr. Akmal Saleh telah membuat sesuatu yang berani dan juga sesuatu yang bertepatan dengan merujuk kepada beberapa cedik pandai serta juga pakar agama yang mengatakan bahawa tidak ada masalah sebenarnya dari sudut membuat perhiasan Christmas atau agama lain, kerana halal ataupun certification of halal ini berkaitan dengan preparation of food ataupun penyediaan makanan, iaitu tentang bahan makanan, barang-barang yang digunakan untuk makanan dan juga proses masakan tersebut. Jadi tidak ada kaitan lah dengan simbol-simbol seperti ketupat. Ketupat tak ada dalam agama Islam, tetapi ia adalah simbol hari raya. Sama juga dengan Tanglong sebagai satu perayaan orang Cina, dan atau apa yang dikatakan lilin ataupun serbuk-serbuk warna-warni yang dihiasi di lantai sebagai simbol kepada agama-agama lain. Seperti juga dengan Christmas, yang mana Christmas tree ataupun pokok Christmas yang selalu kita lihat dalam TV dan sebagainya tak ada kaitan pun dengan Jesus Christ di dalam cerita-cerita dalam Bible. Kalau dibacakan satu sejarah Christmas tree ataupun pokok Christmas yang ditulis oleh wartawan Free Malaysia Today, kita dapati bahawa perkara ini berkait dengan satu negara di Jerman yang juga hanya beberapa ratus tahun sahaja. Saya anggapkan bahawa Christmas tree ini mungkin dah 1000 tahun, tapi sebenarnya ia adalah simbol tentang kehidupan di waktu musim sejuk, iaitu evergreen. Macam lagu satu lagu tu, lagu Evergreen, Barbra Streisand, yang mana di dalam winter ataupun salji, pokok semua gugur daun dan juga nampak seperti mati. Tetapi evergreen, pokok Christmas ni atau pine tree dan sebagainya ni adalah suatu yang tidak luntur, maka ia adalah simbol kehidupan. Dan itu pun tak ada kaitan dengan agama Kristian pada ketika itu. Ia hanya dikaitkan seperti apa yang dilaporkan di dalam Free Malaysia Today itu, yang saya faham hanya beberapa ratus tahun yang lalu di Jerman, yang dikaitkan dengan perayaan Christmas dan sebagainya. Jadi saya pun mempunyai ramai rakan-rakan Kristian, dan ada juga rakan-rakan Kristian saya tidak menyambut Christmas. Kalau tuan-tuan nak tahu, saya pun agak terkejut. Saya kata, kenapa pula tak menyambut Christmas? Bukankah ia satu perayaan yang dimestikan di dalam agama Kristian? Mereka mengatakan bahawa di dalam kitab Injil tidak disebutkan tentang Christmas langsung, dan dikatakan juga pada zaman dulu
perayaan yang apa yang dikatakan yang besar tu adalah apa yang dikatakan resurrection dan sebagainya. Jadi berbeza dengan Islam, di mana Rasulullah ataupun Nabi Muhammad memang merayakan Hari Raya Aid dan juga Aidil Adha. Ini adalah termaktub di dalam praktis baginda, dan ini memang adalah suatu yang dikatakan perayaan yang berunsurkan agama lah. Manakala Christmas ada yang berpandangan bahawa ia adalah satu perayaan yang lebih kepada budaya dan sejarah. Dan kalau kita tengok Hallmark movies, saya dan isteri saya cukup minat menonton apa yang dikatakan filem-filem yang berpaksikan kepada semangat atau spirit Christmas, iaitu Christmas stories lah kita kata, yang mana diraikan tentang bagaimana keluarga, persaudaraan itu dikukuhkan, suatu harapan baru diadakan, satu fenomena ataupun perubahan hidup seperti satu hadiah yang baru. Tema-tema ini kesemuanya tidak ada kaitan dengan apa yang dikatakan agama Kristian, dan tidak pun disebutkan tentang aspek-aspek Kristian di dalam cerita-cerita tersebut. Tetapi simbolnya jelas dengan present yang berwarna-warni, dengan pokok yang dihias cukup cantik sehingga ada pokok yang cukup besar. Saya sendiri pun suka pergi ke shopping mall setiap ada perayaan, kalau ada Deepavali, kalau ada Tahun Baru Cina, Hari Raya Puasa, dan kita lihat juga Christmas yang paling hebat sekali di mana dengan pokoknya yang besar, dan juga seolah-olahnya ada salji dan sebagainya. Itu adalah simbol-simbol boleh dikatakan komersial, sosial atau ekonomi, tetapi ia mempunyai satu semangat untuk membawa kita semua sebagai rakyat Malaysia meraihkan kepelbagaian budaya dan juga perayaan yang membuatkan Malaysia ni sebagai negara yang unik. Jadi akhir sekali saya ingin merakamkan terima kasih dan juga syukur kepada keberanian dan juga apa yang dikatakan inisiatif YB Datuk Dr. Akmal Saleh yang memang telah memperjuangkan kepelbagaian budaya yang berbeza dengan apa yang diperlukan kepada agama. Jadi ini satu benda yang jelas, dan ia bukan sahaja memberi keyakinan kita tentang agama Islam kita, tetapi juga menunjukkan bahawa orang Melayu dan juga orang Islam boleh menerima kepelbagaian, dan hiasan-hiasan Christmas atau perayaan lain adalah sesuatu yang menjadi sebahagian daripada budaya kita. Diharapkan Jabatan Agama di masa hadapan mempunyai pegawai-pegawai yang lebih banyak membaca, yang lebih banyak menelaah, yang lebih banyak membuat refleksi bahawa Islam atau agama kita ni bukanlah untuk kita sahaja, tetapi ia sesuatu yang memberi satu barakah dan juga rahmat kepada kaum dan juga kepercayaan lain yang duduk dengan aman bersama orang Islam dalam sebuah negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian. Jika anda ingin memiliki buku saya Antara Sunnah Melayu dan Sunnah Rasul, ulasan tentang isu-isu agama, isu politik dan juga isu pendidikan di dalam Malaysia, sila ikuti arahan di dalam poster berikut. Saya akan menandatangani setiap naskah buku yang dibeli, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, maju jaya bersama Malaysia Baru. Sekian, terima kasih.